Selepas kita habis kita punya pembelajaran hari ini, baru kita akan study ulang kaji PP yang lain lah. Yang soalan-soalan yang kamu tidak pasti atau kamu mau bertanya, kamu tanya saja. Jadi sekarang teacher mau kamu tengok dulu video ini. Yang di sana boleh nampak juga, boleh juga. Oke, kita tengok dulu video nih ah. Di sebuah perkampungan pantai yang tinggal seorang budak lelaki bernama Tanggang. Dia miskin, pakaiannya koyak, perutnya sering kosong, tetapi hatinya penuh dengan impian. Suatu hari nanti saya akan tinggalkan kampung ini, melayang melintasi laut dan menjadi seorang yang berjaya dan penting. Pada suatu hari, dengan hanya harapan di tangannya, Tanggang menaiki kapal dan meninggalkan segala-galanya. Tahun demi tahun berlalu, Tanggang menjadi saudagar, dihormati, kaya, dan berpakaian emas. Tiada siapa sangka dia pernah kelaparan dahulu. Sekarang saya berdagang dengan bangsawan. Saya memakai sutra dan memerintah kapal besar. Tidak lama kemudian, Tanggang memenangi hati anak perempuan kapten kapal. Majelis perkahwinan mereka diadakan di atas geladak di bawah tanggung dan bintang yang berkelipan. Akhirnya, saya sudah menjadi saudagar yang berjaya. Masa lalu pasti seperti mimpi saja. Betul, saya tidak akan hidup seperti dahulu lagi. Suatu hari, kapalnya hanyut dekat dengan garis pantai kampung yang dikenali Tanggang. Kampung yang sudah lama tidak dikunjunginya. Kampung ini, saya pernah datang ke sini. Tidak, ini hanya perkampungan nelayan biasa saja. Kamu tahu gak cerita nih pasal apa? Pasal apa? Tanggang apa? Kenapa? Dia derhaka kan? Dia derhaka sama siapa? Sama ibu dia. Kamu mau teacher sambung gak? Mau. Tapi teacher mau cerita ini diakhiri dengan kamu punya lakonan. Teacher akan pilih 3 orang, 2 lelaki, 1 perempuan. Tapi kita spin wheel supaya adil. Boleh gak? Teacher kasih sedia skrip juga. Jadi senang dah. Oke. Kita spin wheel lah. Kita pilih si Tanggang dulu. Enak. Oke. Si Tanggang adalah siapa? Ryan, si Tanggang. Yang penting intonasi kamu betul lah, sebutan kena betul. Oke. Ini nakoda dia, orang yang pelaut itu. Ada. Siapa Boniface? Sekarang yang perempuan dia jadi si ibu. Oke. Ben ya. Syahada ada. Siapa? Oh, Syahada ada. Oke. Oke, sinilah. Nah, 3 orang itu. Mari. Lelaki, kena berani ya. Kena rangkap nih. Nah. Ini kamu si Tanggang. Dia si Nakoda. Oke. Gimana kamu nih? Sinilah, nampak sedikit. Sini. Sini kamu. Mari, si Tanggang nakoda dengan ibu. Sini kamu. Sini. Mari, bicarakan kamu. Siapa? Ya, ibu. Si ibu.
Wahai anakku si Tagan, sudahkah engkau mengenali agendaku ini? Akulah ibumu yang melahirkan dan membesarkan dirimu dengan penuh kasih sayang. Siapakah gerangan perempuan tua ini? Hati tidak mengenai dirimu. Janganlah engkau mengaku sebagai ibu. Aduhai anakku, lupakah engkau dengan asal usulmu? Dahulu engkau hanyalah anak nelayan yang miskin. Dengarlah engkau menjadi anak durhaka. Diamlah engkau. Mati ini orang besar dan harta. Tidak layak untuk putri ibu seperti ibu. Ampun tuanku, benarkah kata perempuan tua itu? Janganlah tuanku berlaku durhaka kepada ibu sendiri. Besarlah engkau masuk campur. Hal ini bukan dosamu. Ya Allah, jika benar dia anakku dan telah durhaka kepadaku, maka engkau tunjukkanlah kuasamu. Perasan juga apa yang kawan kamu sampaikan tadi kak? Kamu perasan gak bahasa yang digunakan tuh bukan bahasa yang biasa-biasa? Kamu paham kah bahasa dorang gunakan tuh? Perkataan yang digunakan, cara dorang berbahas, macam mana? Apa beza dengan bahasa yang kita gunakan masa sekarang? Macam mana? Dia macam bahasa dulu-dulu kan? Yang itu kita panggil sebagai bahasa klasik. Jadi kalau yang kita gunakan sekarang adalah bahasa Melayu standard. Jadi teacher bagi kamu contoh di sini, Jaka. Siapa tengok kawan kamu berlakon? Kamu suka kan? Teacher buat begini, berlakon. Siapa juga? Tidak siap. Supaya kamu aktif lah. Jadi kamu nampak apa perbezaan kedua-dua ayat ini? Nampak? Nampak juga? Kamu rasa apa beza dia di sini? Apa yang membezakan dia? Dia punya maka dengan kemudian kan? Maka ini dia adalah penanda wacana yang klasik, penanda wacana yang digunakan pada zaman dahulu. Jadi yang ini adalah dia akan keluar di paper kertas 2 kamu, bahagian soalan kedua kalau teacher tidak silap lah. Kamu dikehendaki untuk menukarkan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Jadi kamu kena tahu macam mana cara untuk menukarkan bahasa klasik kepada bahasa standard, oke? Jadi dekat sini kamu perasan tak Baginda adakah dia tukar? Tidak kan? Baginda ni adalah apa? Dia kata nama apa? Ya, dia kata nama khas. Jadi untuk kata nama khas seperti nama orang, objek, kata nama semacam apa lagi tempat, itu kamu tidak boleh ubah. Tapi kecuali penanda wacana klasik kamu kena ubah. Bukan kena ubah, kamu kena buang, otomatis gugurkan dia. Melainkan kamu perlu ganti kepada penanda wacana yang standard untuk kesinambungan ayat kamu. Seperti ini. Dia ditukarkan kepada standard kan ada. Tapi biasanya kalau kamu nampak penanda wacana di dalam petikan, kamu perlu gugurkan dan tidak perlu ganti kepada bahasa Melayu standard. Tapi yang ini case lain lah sebab dia diperlukan untuk kesinambungan ayat itu. Bisa bagi contoh sini. Sekejap ah. Ini kamu siapa? Syazan, tolong bagi ini nah. Ini kamu udah belajar juga sendiri kah di rumah? Tidak? Macam susah kan? Sebab dia punya petikan ini kan, petikan bahasa Melayu klasik ini dia diambil daripada kepimpinan Melayu teladan dengan burung dipipiskan lada itulah. Kalau kamu lihat di sini kan, kita nampak peredaran masa ini kan, bahasa kita semakin berubah. Daripada zaman klasik kepada peralihan, dia makin ringkas dan semakin baku. Selepas itu dia tidak formal. Dan sekarang biasa kita gunakan slang. Kita gunakan slang saja kan, itulah kita panggil sebagai bahasa Melayu standard. Tapi yang ini slang maksud teacher dia tidak formal. Tapi yang kita secara formalnya adalah bahasa Melayu standard. Tidak baik kan teacher? Iya, tidak. Yang ini untuk kamu menukar bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard,
kamu tidak boleh menukar maksud asal dia atau jalan cerita dia atau menambah-nambah ayat kamu sendiri. Kamu harus mengikut petikan dia. Kamu ubah dan buang saja. Maksud dari sini ubah perkataan yang klasik kepada perkataan yang standard. Nanti teacher tunjuk macam mana, tapi pastikan jangan ubah jalan cerita dia. Boleh faham? Yang ini dia punya formula, kamu boleh guna 5G dengan 3K ini. Ada perkataan yang boleh digugurkan di sini maksudnya gugur dan tidak perlu ubah apa-apa. Dan kekalkan maksudnya di sini, kamu kekalkan 3 perkara ini. Dia punya maksud, yang teacher bagi tahu tadi, tidak boleh ubah dia punya maksud yang asal. Kemudian watak dia, yaitu kata nama khas, termasuklah bahasa istana dia dengan nama tempat dia lah. Kata nama khas tadi ya, teacher bagi tahu. Semua sudah dapatkan paper? Kalau kamu perasan kan, kita punya bahasa Melayu klasik ini kan dia adalah ayat songsang. Yang kita guna sekarang nih dia adalah ayat apa? Dia tidak songsang, dia ayat yang biasa. Ayat songsang di sini maksud teacher, dia predikat, dia mendahului subjek. Teacher bagi contoh di depannya. Dina, kamu nampak nih, maka baginda ini adalah dia punya apa? Kamu nampak kan ini adalah predikat dia. Predikat kamu paham tak apa itu predikat? Kamu sudah belajar predikat. Dia punya action mendahului subjek. Ini adalah subjek dia. Kamu paham kan? Action dalam bahasa Melayu apa? Ya, dia punya perbuatan mendahului subjek dia. Begitu. Jadi kalau kamu tukarkan kepada ayat biasa, macam mana? Coba kamu tukar. Kamu ingat tadi kan, yang maka itu penanda wacana klasik harus tadi digugurkan. Maksudnya dia tiada langsung. Jadi macam mana kamu tukar dia? Coba kamu tukar. Macam mana? Coba try. Macam mana? Siapa mau coba? Ya, dia tidak perlu tambah lalu. Yang ini kamu tukar, kamu potong saja maka otomatis kamu buang. Selepas itu kita tukar kepada ayat biasa, songsang kepada ayat biasa. Subjek kena mendahului apa? Predikat. Jadi hang tua berjalan ke pasar. Yang ini kalau kamu nampak perkataan lah ataupun pun di belakang di setiap ayat itu, kamu otomatis buang dia. Ini tidak digunakan. Boleh paham? Yang macam begini, ini pun kamu buang terus. Jadi kita buat begini ya. Hang tua, subjek, berjalan ke pasar. Boleh nampak tak beza dia? Boleh paham kan? Apa yang perlu digugurkan? Apa? Maka penanda wacana klasik dengan pun dengan lah. Betul? Ini yang teacher bagi tahu tadi. Istilah diraja, bahasa istana dia wajib dikekalkan. Macam baginda, patih, hamba. Yang ini kamu kekalkan, tidak payah ubah kepada orang kah, si itu kah, si anu kah. Sama juga dengan kata nama khas. Nama itu Tun Perak, baginda. Kalau dia ada mention nama di sana si Amin, pun jangan kamu ubah. Memang kamu kena kekalkannya saja. Sama juga dengan nama tempat. Contoh dia bagi tahu di sana di laut. Di laut letu. Boleh paham? Ini yang teacher bagi tahu tadi. Semua imbuhan lah dengan pun kamu gugurkan saja. Gugurkan, tidak perlu tambah apa-apa lagi. Sama juga dengan penanda wacana. Ini boleh paham sudah kan? Yang ini nanti teacher bagi kamu, sudah bagi nota kan hari itu? Nanti kamu baca saja itu nota. Dan kamu tengoklah contoh-contoh penanda wacana klasik. Sebab ada banyak penanda wacana klasik yang ada di dunia ini, selain daripada ini. Jadi kamu kena familiar lah dengan perkataan-perkataan itu. Ini contoh perkataan klasik yang kamu kena ubah. Contoh dia bini. Bini apa kena ubah? Dia kena ubah kepada apa? Istri. Sama juga dengan laki. Laki apa? Suami. Kamu kena ubah perkataan-perkataan yang seperti itu. Kamu boleh nampak kan perbezaan dia?
enda tak enda, maksudnya peduli atau tidak peduli, begitu. Itu kamu kena ubah. Semua perkataan yang kamu rasa macam pelik atau kamu tidak pernah dengar, itulah yang kamu kena ubah. Boleh? Ini yang teacher bagi tahu tadi. Yang predikat ini paham sudah kan? Dia menjelaskan tindakan atau keadaan subjek tersebut. Menjelaskan apa? Tindakan, predikat. Subjek, dia adalah siapa atau apa yang melakukan tindakan. Itu kamu kena ingat untuk kertas 2 soalan 2. Pola ayat, kalau teacher tidak silap lah, yang ada kata-kata semua tuh. Apa kata yang keluar di exam kita? Kamu sudah belajar? Tidak kah? Belum. Kata bilangan dengan kata majmuk. Tinggal mau belajar benda tuh. Nanti teacher bagi di grup sajalah. Oke. Sekarang teacher tunjuk kamu, Nina. Coba kamu tengok contoh dekat paper tuh tadi. Yang ini nah. Kita tengok soalan dia. Dia punya soalan berbentuk beginilah lebih kurang. Kamu baca dulu di paper kamu sendiri. Kamu tengok yang ini. Yang kuning itu dia apa? Dia perlu dibuang. Dan yang hijau itu dia adalah bahasa Melayu klasik yang kamu perlu ubah sendiri. Jadi kamu kena familiar dulu dengan perkataan-perkataan klasik ini. Kalau kamu rasa perkataan itu pelik, itulah yang klasik itu. Gemertak. Gemertak apa? Yang sangat kuat. Jadi kamu kena ubah dia. Kamu tengok macam mana dia punya susunan ayat. Dari ayat songsang kepada ayat biasa. Kamu kena tukar dia kepada ayat biasa. Ayat biasa, subjek mendahului predikat. Begitu saja itu. Sekarang teacher mau kamu tengok contoh yang ini. Lepas tu kamu coba buat yang soalan ini. Inilah kamu coba buat. Lepas tu teacher akan panggil random saja untuk bentang jawapan dia. Betul atau salah tidak apa. Kita coba. Kita belajar sama-sama, oke? Boleh? Siapa? Yang ini ya, kamu coba buat dulu. Teacher bagi petikan pendek saja. Teacher mau tengok kamu paham kah tidak? Sambil kamu rujuk nota yang di belakang ini ya. Boleh? Kalau teacher tulis di sini, yang di sana boleh nampak Pak? Boleh? Boleh kan?
Untuk cakap ajuk dengan cakap pindah, kamu tahu nggak apa benda itu? Tidak. Yang ini, apa-apa saja ketika yang kamu dapat ada tanda begini, kamu jangan buang itu tandaan. Dan contoh lah, kalau ayatnya maka sembahlah patik dan bla 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 bla, maka kamu otomatis buang. Ayat yang lain kamu kekalkan saja. Boleh paham? Apa dicari kita tadi? Apa yang kita kekalkan? Siapa yang sudah tanda begini ya? Kalau tanda begini, ini kena kekalkan lah. Kalau ada tanda begini kamu kekalkan. Kamu buang ayat, kamu buang bahasa yang tidak diperlukan sahaja. Lepas itu perkataan yang lain tuh kamu kekalkan. Begitu. Yang ini subjek Sri Naradi Raja sembah. Sri Naradi Raja sembah apa? Sembah kau menyembah. Menyembah. Kamu kena jadikan dia ayat yang mantap. Iya. Kita buat sampai sini saja dulu. Yang ini teacher kurang pas ya. Jadi untuk karunia tadi kamu tukar kepada apa? Dia adalah bahasa Melayu klasik. Jadi kamu tukar kurnia. Tapi yang tadi ada yang letak anugerah kan? Yang itu teacher tanya dulu dengan Cikgu Jil untuk kepastian lah sama ada kamu boleh guna ayat itu atau yang ayat perkataan yang lebih kurang sama. Tapi rasanya kalau dia membawa maksud yang sama kamu boleh gunakan lah. Kurnia, karunia ada sama dengan mengkurniakan. Contoh ayatnya kan macam mengkurniakan anak, begitu. Yang ini maksud dia di sini adalah menganugerahkan, begitulah. Nih, kamu ingat balik itu formula yang ini nah, yang PBT pertama sekali kamu gugurkan kata pangkal. Selepas itu ini kekalkan subjek di hadapan predikat. Jadi Naradi Raja menyembah. Adakah yang betul? Inilah jawaban dia. Yang ini nah, itu kata imbuhan, kamu kena tambah dia memohon. Kalau dia buat perkataan begini saja, yang ayat singkat-singkat, kamu kena kasih dia mantap. Kasih mantap itu perkataan. Dan macam tadi sembah kepada menyembah, mohon kepada memohon. Jadi kamu mantapkan dia jadi kepada ayat yang biasa saja. Macam beginilah. Boleh paham kan? Boleh paham sudah? Adakah yang betul? Adakah? Tidak ada yang betul. Si Anu, si Raylan tadi, tidak betul tak? Tidak betul? Oke. Kamu salin aja jawaban dia. Sudah? Sudah salin? Belum? Si Ryan tahu tak? Kamu paham?
Jadi semua sudah paham kan? Jadi apa langkah yang penting untuk kamu tukar ayat? Kamu perlu apa? Gugurkan penanda wacana klasik. Selepas itu apa lagi kamu kena gugurkan? Pun dengan la. Selepas itu kekalkan. Apa yang kena kekalkan? Kata nama khas. Ya betul. Kata nama khas kena kekalkan. Kamu ingat sejak pemilih ini, confirm kamu boleh jawab juga tuh. Selepas itu ayat sama kepada ayat biasa. Begitu sejak itu. Nanti kamu cobalah buat soalan yang ada di buku teks muka surat 43 boleh kah? Nanti kalau macam kamu ada soalan, kamu tanya saja dengan teacher Nanti apa-apa soalan tanya saja di grup. Kalau kamu segan, kamu tanya personal, oke? Boleh?